Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Gempak dan panas sahabat semua dalam Dewan Rakyat apabila sesi perbahasan daripada ahli Parlimen Sungai Petani YB Taufik menempelak ya ahli-ahli parlimen daripada pembangkang PAS dan juga Bersatu yang biadab, dikatakan tidak menghormati Dewan dan juga titah diraja. Sehingga akhirnya mereka bertindak. Kalau sebelum ini mereka menjadi kerajaan PAS dan Bersatu, apa yang mereka buat? Mereka tutup Dewan Rakyat, gantung Dewan Rakyat untuk bersidang. Tapi bila mana sekarang ini kalau jadi kerajaan mereka gantung, mereka tutup parlimen. Tapi sekarang ini bila jadi pembangkang, apa yang mereka buat? Mereka keluar daripada Dewan Rakyat. Memang sangat sudah semakin biadab ya ahli-ahli parlimen daripada PAS dan Bersatu ini. MB Kedah pula termasuk individu yang ditempelak kerana gagal sahabat-sahabat semua. Kalau sebelum ini ya ahli parlimen daripada siapa ini ya dari Kedah ya, ataupun bukan ahli parlimen ya, ahli Dewan Undangan Negeri ataupun menteri besar. Kalau sebelum ini beliau pernah membuat satu janji. Janjinya kononnya masalah air di Kedah akan selesai pada tahun 2023. Tapi apa yang berlaku sahabat semua dengan janji-janji manis yang dibuat oleh menteri besar ini? Jadi mari kita lihat sebentar satu kenyataan daripada Datuk Zamri ya, katanya biarpun Menteri Besar Kedah Sanusi katanya membayangkan untuk menoktakan masalah air dalam janjinya menjelang pilihan raya negeri ya Ogos yang lalu lah. Namun rekod menunjukkan Menteri Besar itu lemah dalam memantau projek pembinaan loji rawatan air LRA sebelum ini yang hanya siap 13% dalam tempoh 3 tahun. Perkara itu diakui oleh ahli Dewan Undangan Negeri Adun Suka Menanti Datuk Zamri Yusof yang menyifatkan kegagalan total pemimpin PAS dalam isu pengurusan air. Jadi Sanusi bukan sahaja gagal memulakan sebarang projek baru sejak ambil alih kuasa pada tahun Mei 2020 katanya, tetapi gagal untuk buat susulan memantau projek-projek sedia ada di dalam kerajaan. Contohnya 5 ya di kerajaan negeri. Contohnya 5 loji rawatan air LRA yang telah dibuka tender terbuka pada Januari tahun 2020 hanya mampu mencapai 13% progres kelewatan dan lanjutan masa adalah kerana kelemahan kerajaan untuk pastikan kelancaran pembinaan. Itu antara kenyataan daripada Datuk Zamri sahabat-sahabat semua. Dan sebenarnya ini menunjukkan betapa gagalnya pimpinan ataupun kerajaannya yang dipimpin oleh dipimpin oleh pihak pembangkang Parti PAS khususnya. Dan sekali lagi ya, ini adalah kenyataan ataupun ucapan YB Taufik menempelak PAS dan juga MB Kedah ini. Jadi saya ingin membawa anda untuk menonton video ini sahabat-sahabat semua. Saya jemput Sungai Petani. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua kerana memberikan peluang kepada Sungai Petani untuk mengambil bahagian dalam perbahasan titah diraja pada kali ini. Pertama sekali, saya mewakili seluruh rakyat Sungai Petani merafakkan sembah tahniah kepada Tuanku Sultan Ibrahim atas pemasyuran baginda Tuanku sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17. Saya yakin kerajaan Malaysia Madani pastinya menyambut baik segala hasrat Tuanku demi kepentingan rakyat Malaysia. Sebelum saya meneruskan ucapan saya menyambut titah baginda Tuanku mewakili seluruh warga Sungai Petani juga, saya ingin merakamkan penghargaan saya kepada Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah serta Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah atas segala usaha dan bakti yang telah dicurahkan sepanjang mengemudi Malaysia selaku ketua negara. Semoga kedua-dua tuanku Sultan Pahang dan Tengku Ampuan Pahang terus diberkati pemerintahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan Yang di-Pertua, pertama sekali saya ingin menyentuh isu yang terkait rapat dengan kawasan saya, iaitu isu air. Isu air ini adalah merupakan isu yang besar dan isu yang membelenggu seluruh rakyat negeri Kedah. Khususnya sebab 9 bulan ni nak kahwin kan. Jadi bagi peluang sikit. Tadi Sungai Petani ada menyebutkan soal berkaitan kita ucapkan juta terima kasih kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong daripada Pahang. Masa Perdana Menteri
Tambun ucap jutaan terima kasih, Temeloh keluar. Temeloh ni daripada Pahang. Perdana Menteri nak ucap terima kasih kepada Sultan Pahang. Berhikmat sebagai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ucap terima kasih pun Temeloh keluar. Sebab Temeloh baru bercakap tadi. Kan? Sebelah sana keluar. Tapi saya nak tanya, apa pandangan daripada Sungai Petani ni, ahli-ahli parlimen daripada Pahang yang keluar Dewan apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ucapkan jutaan terima kasih kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong daripada Pahang. Baik, terima kasih Ulu Langat. Ini adalah satu contoh yang kurang baik sebenarnya yang ditunjukkan kerana sehari selepas sahaja titah Baginda Tuanku supaya kestabilan politik dan kita lebih kondusif dalam Dewan ini sepatutnya dipatuhi. Terima kasih. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh isu air tadi, yang mana negeri Kedah kalau kita lihat antara yang berlaku kebocoran, antara yang terbesar di dalam negara Malaysia, iaitu sebanyak 51.5%, dan antara negeri yang tertinggi di Malaysia. Dan manakala kalau kita lihat reserve margin yang terdapat di negeri Kedah itu sebanyak 0%. Dan kalau berlaku kecemasan yang tidak diingini, apakah langkah mitigasi yang boleh kita ambil dan boleh kerajaan negeri sendiri ambil dengan kerjasama dengan Kerajaan Persekutuan? Dan kalau kita lihat, saya berterima kasih dengan Yang Berhormat Timbalan Menteri Petra yang baru-baru ini turun sendiri untuk melihat projek sakit LRA Bukit Selambau. Dan usaha ini sepatutnya diambil baik, disambut baik oleh Kerajaan Negeri Kedah. Tapi ada kenyataan yang dikeluarkan oleh pemimpin Negeri Kedah bahawa baru pertama kali mai Kedah cuba untuk buat kacau. Jadi ini sepatutnya tidak berlaku. Dan saya juga mulanya hairan dengan alasan yang diberikan oleh pemimpin negeri Kedah dalam isu ini apabila beliau menyatakan projek ini tidak dapat disiapkan mengikut jadual adalah kerana isu kenaikan harga bahan. Dan kalau kita lihat pertamanya LRA layang 2 di Johor boleh je disiapkan pada waktunya, dan mengapa tidak LRA Bukit Selambau? Dan saya sangat berharap agar kementerian daripada pihak persekutuan dan juga pihak kerajaan negeri dapat duduk sekali bekerjasama, bukan untuk sesiapa tetapi adalah untuk rakyat negeri Kedah. Dan kalau kita lihat sekarang ini musim kemarau, ini menjadi mimpi ngeri untuk rakyat negeri Kedah secara keseluruhannya. Tuan Yang di-Pertua, Tan Sri Yang di-Pertua, melihat kepada aspirasi tuanku untuk para yang berhormat meletakkan sepenuh perhatian untuk bekerjasama dalam memastikan kesejahteraan rakyat. Saya ingin menyentuh berkenaan isu masyarakat menua atau turut dikenali sebagai aging society. Dan sejak 2021 kita lihat secara rasminya status negara kita mencapai status negara menua, dan mengikut unjuran Bank Dunia menjelang 2044 populasi rakyat Malaysia yang berumur 65 tahun dan ke atas adalah sebanyak 14% dan akan menjadi 20% menjelang 2056. Dan ini menjadi kebimbangan untuk kita semua. Kerana kalau kita lihat productive age dalam negara kita semakin berkurang, yang menua semakin meningkat. Dan kalau kita lihat bagaimana anak-anak kita yang mengambil SPM juga sangat berkurang umur yang mengambil SPM, dan ini akan menjadikan produktiviti daripada negara kita akan lebih berkurang. Dan kalau kita lihat apa yang lebih penting sekarang adalah bagaimana Kementerian Kesihatan khususnya untuk memastikan bahawa kesihatan dan tahap atau nilai mutu kesihatan itu dapat diperbaiki dan diperhebatkan dengan lebih lagi. Dan yang paling penting di sini saya ingin usulkan bahawa perlunya prevention healthcare dengan izin ataupun penjagaan kesihatan pencegahan. Dan dalam masyarakat menua, prevention healthcare ini adalah penting dalam memastikan sistem kesihatan kita tidak terbeban dengan jumlah pesakit yang terlalu tinggi. Dan bagaimana kita dapat menjalankan prevention healthcare ini adalah dengan saringan kesihatan berkala, vaksinasi dan pengurusan penyakit kronik adalah antara usaha yang boleh kita ambil dalam menangani isu ini. Dan kita perlu perluaskan khidmat-khidmat sedemikian kepada mereka yang lebih berusia, terutamanya buat mereka yang berada di kawasan luar bandar. Dan yang penting sebenarnya adalah bagaimana klinik-klinik desa perlu memainkan peranan ini. Dan kerajaan perlu betul-betul mengambil perhatian terhadap klinik-klinik desa ini supaya dapat memberikan mutu prevention healthcare yang lebih baik. Tuan Yang di-Pertua, saya juga ingin membawa
dalam Dewan Rakyat ini mengenai bagaimana tuanku menyentuh secara khusus agar kestabilan politik di negara ini tidak diganggu-gugat serta semua pihak perlu bekerjasama. Dan saya yakin bahawa kerajaan Malaysia Madani pada hari ini sedang berusaha ke arah itu. Berusaha untuk menyatupadukan semua agar kestabilan politik itu dapat dicapai. Dan saya menyedari bahawa wujudnya wacana di ruangan awam dan peringkat eksekutif terkait Akta Parlimen Berpenggal Tetap atau Fixed Term Parliamentary Act (FTPA). Saya kira ini merupakan satu perkembangan yang baik dalam proses demokrasi negara kita. Dalam kita ingin memastikan tiada lagi aktiviti tukar kerajaan melalui pintu belakang, mengumpul SD dan suara-suara yang tidak enak didengar di luar Dewan yang mulia ini, sudah tentu akta ini akan membantu lagi. Walaupun sekarang kita mempunyai akta anti lompat parti, tetapi FTPA ini amat penting. Kalau kita lihat di negara-negara luar, bagaimana kalau kita pilihan raya pada tahun ini, maka rakyat sudah tahu bahawa 5 tahun lagi akan berlaku pilihan raya. Tapi perkara ini tidak berlaku di negara kita. Saban tahun kita lihat, setiap kali pilihan raya, rakyat akan tertanya-tanya, bilakah parlimen akan dibubarkan? Ya, bilakah pilihan raya akan diadakan? Jadi ini akan memberi ketidaksediaan kepada rakyat dan juga khususnya sebenarnya kepada jentera-jentera kerajaan, SPR dan sebagainya untuk kita mempersiapkan lagi proses supaya terjadinya proses pilihan raya yang lebih baik. Dan akta ini jika digubal, kita tidak perlu risau mengenai bagaimana hilangnya majoriti dan sebagainya kerana akta berparlimen tetap ini sebenarnya baik untuk negara kita. Dan kalaupun sesebuah kerajaan hilangnya majoriti, maka kita boleh bawa usul undi tidak percaya di dalam Dewan Rakyat, Dewan yang mulia ini. Tuan Yang di-Pertua, saya juga ingin menyentuh berkenaan isu agama Islam. Baginda tuanku bertitah agar tiada mana-mana pihak yang mempolitikkan Islam sebagai agama bagi persekutuan. Saya menyokong penuh dan hasrat tuanku ini juga seiring dengan aspirasi kerajaan agar agama Islam ini terpelihara. Pesan junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW adalah bagi kita menyebarkan salam. Salam ini dalam arti kata lain adalah keamanan dan kesejahteraan. Maka fokus kita adalah kita harus letakkan di situ. Sebarkan kesejahteraan agar negara ini tenteram, harmoni, aman dan damai. Bukannya menyebarkan fitnah dan berita-berita palsu. Dan salam ini adalah kesejahteraan, keamanan, kedamaian. Kita tidak menyokong mana-mana pihak yang cuba untuk membangkitkan apa-apa isu yang cuba untuk memecah belahkan. Tidak kira memecah belahkan agama, kaum dan yang paling penting adalah masyarakat di negara Malaysia ini. Dan kalau kita lihat bagaimana isu pembatalan enakmen syariah baru-baru ini cuba untuk dipolitikkan sehingga mengatakan bahawa kuasa mahkamah syariah itu sedang terhakis. Saya ingin mengutarakan kembali jawapan Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri bahawa sebarang implikasi dari keputusan Mahkamah Persekutuan sedang diteliti melalui jawatan kuasa perundangan Islam kebangsaan. Malah komitmen kerajaan persekutuan yang ditonjolkan dalam memartabatkan Mahkamah Syariah ini seharusnya disambut baik oleh pihak pembangkang. Malah RUU Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 atau lebih dikenali sebagai RUU 355 akan dibentangkan di dalam parlimen tahun ini. Saya yakin dan percaya RUU yang bakal dibentangkan ini adalah sebentuk pindaan yang diteliti dengan baik oleh semua pihak agar tidak hanya menjadi sembang kedai kopi seperti usul persendirian yang pernah dibawa suatu ketika dahulu. Kita ini adalah masanya untuk kita lakukan perubahan. Kita tidak hanya semata-mata berhimpun tetapi ketika mendapat kuasa kita tidak melaksanakan usul tersebut. Kita adalah kerajaan yang melaksanakan kata-kata. Silakan ulangan. Saya nak sanggah sikit Sungai Petani ni tak betul tu Sungai Petani. Sebab isu RUU 355 ni dah dibawa dulu oleh kerajaan Tembok Atap. 33 bulan dulu masa dia jadi kerajaan dia dah bawa dah RUU 355 ni. Jadi saya minta supaya Sungai Petani tengok baliklah. Sebab RUU 355 ni yang dia memekak tu soal bila tanya dengan kita bila nak bawa. Dia dah bawa dulu dah masa dia jadi kerajaan. Apa pandangan Sungai Petani? Ya, Selamat pengantin baru hingga ke akhir hayat. Bukti.
Terima kasih Hulu Langat. Buktinya hari ini RUU masih lagi belum dibentangkan. Dan inilah sebenarnya kerajaan Malaysia Madani hari inilah cuba untuk memartabatkan Islam tanpa meminggirkan mana-mana kaum dan agama yang lain. Tuan Yang Dipertua, sebagai penutup sedikit saya ingin masuk sekali lagi isu kawasan bagi masalah air juga. Yang untuk makluman semua, sungai di kawasan saya terdapat sungai yang terletak bersebelahan di SMK Mintek, ya, Batu Dua, Sungai Petani, dan panjangnya itu lebih kurang 15 km, lebarnya lebih kurang 3 ke 6 meter. Dan punca utama banjir yang berlaku di sungai ini adalah disebabkan ia berada di kawasan rendah, iaitu di bawah cerun, dan juga dari sistem perparitan yang tidak sempurna dan uzur, dan rizab sungai juga semakin sempit apabila tuan tanah menambun tanah serta memagar kawasan yang akhirnya menyebabkan jentera sukar untuk masuk bagi melaksanakan kerja-kerja pembersihan. Dan pada akhirnya bila mana hujan lebat berlaku, kawasan sepanjang 7 km ini sungai akan melimpah lalu membanjiri kawasan perumahan dan sekitarnya. Dan saya mohon sangat-sangat supaya kementerian melihat, JPS melihat isu ini, kerana kalau hujan lebat saja tempat ini akan terus dilanda banjir kilat yang cukup hebat. Dan sekali lagi saya ucap terima kasih, dan saya akhiri ucapan saya pada hari ini dengan serangkap pantun. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Semuanya akan kita redah demi yang terbaik buat kerajaan Malaysia Madani. Sekian, saya menyokong usul ini. Terima kasih. Terbaik sahabat-sahabat semua, itu dia seperti yang saya katakan, satu perbahasan yang begitu padu ya daripada anak muda ini di level dan juga standard yang dinyatakan itu dalam perbahasan ini adalah satu level yang memang terbaik ya, ketimbang dengan ahli-ahli perbankan yang tidak habis-habis. Sebentar tadi kita lihat ahli parlimen Muar tidak habis-habis dengan membuat tuduhan, hearsay, kabar angin dan sebagainya, sahabat-sahabat semua. Ya, katanya bakal ya. Kalau perkataan bakal itu maksudnya belum pun berlaku ataupun ya sekadar satu cerita kabar angin. Ya, tetapi inilah sahabat semua, apabila mereka ya yang memang punya otak sebenarnya, tetapi tidak pasti otak mana yang mereka pakai. Adakah mereka menggunakan otak di lutut ataupun di kepala? Itu satu persoalan yang menarik sahabat-sahabat semua. Dan masalah air, sekali lagi yang dijanjikan oleh Menteri Besar Kedah akhirnya tinggal menjadi janji terang bulan, orang sahabat cakap. Jadi itu saja, terima kasih. Sekiranya sahabat-sahabat semua, sekiranya Anda juga khususnya rakyat Kedah ya mau memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dadah tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.